Terima kasih Bukit Bendera, dipersilakan Hulu Selangor. Yang berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hulu Selangor bangkit untuk pembahasan usul menjunjung kasih ke atas Cita Diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Datuk Yang di-Pertua, perkara pertama yang ingin dibangkitkan adalah mengenai infrastruktur jalan raya. Memandangkan projek ECRL jajaran C2 telah diputuskan akan melalui Gombak Serendah Port Klang, maka adanya keperluan baru dan mendesak agar jalan raya utama di daerah iaitu FT01 dari Temple Park ke Tanjung Malim dapat dinaik tarafkan secara berperingkat dengan segera. Kepesatan pembangunan di sekitar kawasan serendah menjadi faktor penyokong keperluan untuk menaik taraf keupayaan jalan sedia ada agar dia seiring dengan perkembangan pembangunan semasa. Daerah ini akan bertambah sesat apabila UNW High Value Manufacturing Park yang berkeluasan 871 ekar dibangunkan sepenuhnya juga bertempat di Mungkin Serendah. Selain itu, cadangan ini juga dapat mengurangkan kesesakan trafik terutamanya di simpang Sungai Chow dan batangkali ketika waktu puncak dan musim perayaan. Sekiranya ia diluluskan, pastinya akan dapat melicingkan perjalanan lalu lintas, menjimatkan masa dan kos perjalanan serta memberikan pengalaman yang baik untuk pengguna jalan raya. Selain itu, FT1208, persimpangan kampung Koskan ke Sungai Buaya yang sering melibatkan kemalangan kenderaan berat, dan FT3208 missing link dari simpang FT01 Sungai Chow ke Bukit Beruntung juga antara jalan raya yang juga kritikal dan perlu diberi perhatian oleh kerajaan kerana saban tahun peningkatan kes kemalangan berlaku. Keselamatan rakyat haluslah diberi keutamaan. Oleh itu, sekali lagi, Hulu Selangor pohon perhatian kerajaan terhadap perkara ini dan menjadi hasrat rakyat di sini agar jalan raya ini dapat dinaik taraf untuk keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Datuk Yang di-Pertua, perkara kedua yang ingin Hulu Selangor tekankan adalah isu kesenjangan ekonomi rakyat yang kian melebar dan membimbangkan. Era pandemik COVID-19 ini telah meninggalkan sejarah hitam buat keseluruhan masyarakat. Setiap individu sedikit sebanyak terkesan kehidupannya akibat hampir 2 tahun hanya hidup dalam ruang ringkum rumah tanpa interaksi fizikal di luar. Lebih parah apabila ramai juga yang diberhentikan kerja, dipotong gaji dan tidak kurang juga hilang punca pendapatan seharian buat golongan kias pagi makan pagi, kias petang makan petang. Justeru itu, kerajaan harus lebih peka dalam merangka bentuk-bentuk bantuan yang bermaklumatkan untuk dipertingkatkan taraf ekonomi masyarakat. Paras gaji minimum juga wajar dinaikkan lagi sebagai satu usaha untuk menerangi cabaran ini. Kerajaan juga harus prihatin terhadap penjajah-penjajah kecil yang masih berusaha sedaya mampu untuk bertahan meneruskan kehidupan. Bimbinglah mereka, bantulah mereka. Jangan hanya mengharapkan kerajaan negeri dan tempatan sahaja yang perlu mendampingi mereka. Dicadangkan kerajaan dapat membeli bantuan one-off bagi penjajah kecil berlesen yang terkesan pandemik COVID-19 ini untuk meneruskan perniagaan mereka. Seterusnya, ingin disentuh sedikit mengenai permasalahan harga test kit di pasaran. Kemunculan varian Omicron ini kini mengakibatkan kadar kebolehjangkitan kiat meningkat dengan tinggi. Ini mengakibatkan panik berlaku dalam masyarakat dan masalah bekalan test kit yang berkurangan pula telah timbul. Bukan sahaja masalah kekurangan bekalan, lebih mengharukan apabila harga test kit di pasaran kini di antara RM5 hingga RM15 per set. Sebagai contoh, sebuah keluarga mempunyai 5 isi keluarga, mahu menjalani ujian pengesahan di awal dan di hujung tempoh kuarantin. Test kit yang ada di pasaran pula hanya tinggal stok yang berharga RM15. Di sini saja telah mendelang kos untuk satu keluarga RM150. Ini belum lagi kadangkala adanya permintaan tambahan dari tempat kerja yang hanya mahukan keputusan ujian yang dijalankan di klinik. Maka bertambah kos di sini. Rakyat begitu berusaha untuk mematuhi SOP. Namun jangan dipandang sepi kesusahan rakyat ketiga ini. Hulu Selangor pohon agar kerajaan perhalusi sekali lagi perkara ini.
Ini permintaan rakyat. Turunkan lagi harga kawalan bagi test kit ujian kendiri. Turunkan juga harga ujian COVID yang dilakukan di klinik. Ringankan beban rakyat yang sememangnya terlalu berat bebannya menghadapi kesusahan hidup. Janganlah kita begitu rakus bermain politik, menghadapi PRN demi PRN, tetapi kebajikan rakyat dianahtirikan. Datuk Yang di-Pertua, perkara ketiga adalah menyentuh aspek perumahan kos rendah dan mampu milik buat rakyat B40 di negara kita. Hulu Selangor pasti hasrat murni mana-mana kerajaan yang mahukan setiap rakyatnya mampu untuk memiliki rumah sendiri atau sekurang-kurangnya satu keluarga, satu kediaman. Hulu Selangor pohon agar kerajaan dapat merangka dan meluluskan lebih banyak projek-projek perumahan mampu milik di bawah paras 250,000. Perumahan mampu milik ini tidak semestinya perlu berada di kawasan-kawasan bandar kerana ia akan mengakibatkan harga pasaran rumah yang tinggi. Sebagai contoh, kawasan pinggir bandar seperti di Hulu Selangor dan Tanjung Malim amat bersesuaian untuk dibinakan perumahan mampu milik kerana jarak untuk ke bandar tidak jauh dan mempunyai market value yang baik. Justru itu, cadangan ini diharap dapat dipertimbangkan untuk pembangunan di masa hadapan demi mencapai hasrat kesekurangnya satu rumah bagi satu setiap keluarga Malaysia. Hulu Selangor juga ingin menyentuh sedikit mengenai permasalahan projek-projek terbengkalai yang masih berlalutan di seluruh pelosok negara. Di Hulu Selangor sendiri, saban tahun pastinya akan dibangkitkan semula di dadah ke akhbar media, cetak maupun elektronik, kisah kebuntutan pemilik unit projek terbengkalai yang turut menangguh rugi akibat pemaju yang gulung tikar. Hulu Selangor sedar perkara ini amat rumit dan tidak hanya dapat diselesaikan melalui butir bicara. Namun, kerajaan harus mencerminkan kesungguhan untuk membantu mencari titik penyelesaian bagi masalah projek terbengkalai ini. Dicadangkan kerajaan untuk mempertimbangkan agar diwujudnya satu klausul khas untuk melindungi pemilik unit apabila suatu projek itu terbengkalai. Klausul seperti penangguhan sementara pembiayaan rumah ini dapat mengurangkan beban rakyat. Sudahlah projek terbengkalai. Pembeli pula dihantui hutang yang tidak berhujung. Perkara ini wajah untuk dipertimbangkan namun harus diteliti dari pelbagai sudut pandangan perundangan dan pihak berkepentingan agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Datuk Yang di-Pertua, perkara keempat adalah menyentuh aspek pendidikan tinggi. Hulu Selangor bersetuju. Langkah proaktif kerajaan dalam meneruskan agenda untuk memperkasakan program TVET di negara kita. Kerajaan menerusi IPT awam maupun IPT swasta harus meningkatkan lagi kerjasama dua hala antara pihak IPT dan industri. Kerajaan harus mengambil peluang terutamanya terhadap pemain industri yang menerima bantuan geran insentif daripada pihak kerajaan dengan melibatkan mereka secara langsung dalam pembangunan kemahiran TVET negara. Tidak mustahil sekiranya tenaga berkemahiran tinggi dari industri institusi tempatan ini dapat terus disalurkan kepada pemain industri setelah tamatnya latihan. Selain itu, dengan pembangunan kemahiran TVET ini perlu juga dilihat agar tidak berlakunya ketidakpadanan dalam pasaran buruh. Tidak guna kita menghasilkan ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi, tetapi pasaran kerja yang ada adalah terhad. Pemutihan institusi kemahiran juga harus dilakukan agar jumlah tenaga mahir yang tamat latihan memenuhi jumlah keperluan industri. Hulu Selangor juga masih berharap agar sebuah institusi pendidikan tinggi seperti institusi kemahiran di kawasan Hulu Selangor khususnya di Serenda dalam bidang TVET. Hal ini kerana ini melibatkan pelbagai industri berteknologi tinggi dan juga kerjasama terus dengan pelabur besar dapat diwujudkan bagi memastikan keberkesanan institusi pendidikan ini dan memenuhi kehendak pasaran semasa. Di samping dapat membantu para ibu bapa mengurangkan kos pembelanjaan bagi menghantar anak-anak mereka ke institusi pendidikan tinggi di luar daerah Hulu Selangor. Kewujudan institusi awam ini juga dapat membangkit kepelbagaian pembangunan ekonomi penduduk setempat. Datuk Yang di-Pertua, perkara kelima adalah menyentuh aspek pembangunan generasi belia negara.
Hulu Selangor ingin meminta pandangan kerajaan mengenai perancangan masa akan datang untuk membina satu generasi belia yang mampan dan apakah rangka masa depan untuk belia berhadapan dengan arena global yang semakin mencabar. Hal ini kerana isu besar bagi golongan belia pada masa ini adalah kurangnya peluang pekerjaan yang mengakibatkan peratusan pengangguran semakin meningkat. Pada dasarnya, belia nak kerja, tetapi peluang pekerjaan ini yang menjadi persoalannya. Sedih mengendangkan nasib anak muda kita yang kian tersepit dengan kehidupan. Oleh itu, apakah inisiatif terbaru kerajaan dalam membantu belia yang terjejas akibat pandemik COVID-19, terutamanya isu pekerjaan dan pengangguran ini? Apakah perancangan kerajaan untuk mengurangkan kadar ketidakpadanan kerajaan dalam kalangan belia? Berapa ramai belia menganggur yang berjaya untuk mencubai keusahawanan secara serius dan mampan? Dan sehingga kini, apakah pencapaian yang telah berjaya diselesaikan oleh kerajaan dalam isu belia ini? Datuk Yang di-Pertua, perkara ke-6 adalah mengenai isu pelancongan. Hulu Selangor masih konsisten dalam memohon pihak kerajaan negeri membantu untuk menaik tarafkan kemudahan palah perancong yang berkunjung ke Bukit Fraser. Adanya keperluan untuk memperbaiki jalan perhubungan tersebut. Ini demi memastikan keselamatan dan keselesaan para pelancong untuk ke puncak Bukit Fraser. Laluan Bukit Fraser ini juga sering menjadi daya tarikan penunggang basikal yang ingin menguji ketahanan fizikal yang mental. Mereka mengayuh basikal di laluan yang bercabar ini sambil menikmati pandangan indah kehijauan alam dan kenyamanan udara segar di puncak bukit. Jalan sedia ada hanya satu lorong dan laluannya sempit, curam dan gaul di selekor-selekor jalan yang turut membahayakan nyawa para pelancong terutamanya yang menaiki bas. Oleh itu, mohon kerajaan dapat mengkaji permohonan ini, juga dipohon sokongan kerajaan untuk menyediakan kemudahan yang bersesuaian untuk pelancong berbasikal agar keselamatan mereka juga dapat kita utamakan. Apabila infrastruktur ini dapat dinaikkan dan dalam keadaan selesa, pastinya ia akan menarik lebih ramai pelancong untuk berkunjung ke Bukit Fraser yang turut dikenali sebagai dengan izinnya The Little England. Datuk Yang di-Pertua, perkara ke-8 adalah menyentuh aspek pekerja asing juga dilihat semakin beruncing di negara kita. Ia juga bersangkutan dengan lambakan pendatang asing tanpa izin. Akibat bilangannya yang terlalu ramai, berbagai masalah sosial telah timbul sehingga mengganggu ketenteraman hidup rakyat. Perkara yang membimbangkan masyarakat apabila sebahagian daripada yang turut mengancam keselamatan penduduk tempatan. Diharapkan pihak kerajaan dapat memperketatkan kawalan pekerja asing ini. Jika boleh, pihak majikan perlu bertanggungjawab untuk mengawal seluruh aktiviti mereka. Jika perlu, penambahan juga harus dibuat terhadap akta-akta yang berkaitan di samping memaksimumkan penguatkuasa. Datuk Yang di-Pertua, saya minta 3 minit lagi. 2. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Perkara ke-7 adalah mengenai isu akses terhadap mod pengangkutan awam ini. Masih lagi tidak berkesudahan sehingga kini. Lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar. Jika akses ada pula, pastinya isu kekerapan jadual perjalanan menjadi persoalan. Hal ini mengakibatkan rakyat kita kurang gemar untuk menggunakan pengangkutan awam terutamanya bagi penduduk di luar bandar. Situasi di luar bandar, ketidaksambungan batuan pertama dan akhir ini masih membelenggu masyarakat. Ini punca utama masyarakat luar bandar tidak menggunakan pengangkutan awam kerana akses terhadap mod ini jauhnya daripada kawasan pendapatan penduduk. Maka sudah tibanya masa untuk memfokuskan pembangunan akses pengangkutan awam di luar bandar, terutama yang berdekat dengan Lembah Kelang seperti di daerah Hulu Selangor dan Tanjung Malim. Tingkatkan kecekapan dan kekerapan mod pengangkutan awam ini agar kebudayaan penggunaan pengangkutan awam dapat dipertingkatkan juga khususnya di kawasan luar bandar. Perkara yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, adalah berkaitan pelbagai skandal yang terbaru yang dibongkarkan oleh gerakan edisi siasat yang terpalit dengan kepimpinan di negara kita. Skandal Mara Koperasi, skandal HRDF, skandal PTPK dan juga yang terbaru sedang dibongkarkan mengenai skandal PKSO tersebar luas di media sosial menjadi tatapan umum dunia.
Ini belum lagi melibatkan kes-kes orang kenamaan. Yang lebih mengharaikan di negara kita, mereka yang berdedahkan salah laku dibunuh bagai pesala menanti hukuman mati. Tetapi yang melakukan kesalahan seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan dana awam masih disanjung tinggi hingga ke langit. Apa yang jadi persoalan adalah pihak-pihak berkenaan tidak memberi maklum balas lanjut membenarkan segala pertuduhan tersebut. Inilah pentingnya jawatan kuasa parlimen terus direformasikan dan diperkasakan fungsinya. Jawatan kuasa yang bebas dan terus melibatkan kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang harus meneliti isu-isu penting terutamanya perkara yang melibatkan salah laku di dalam pengurusan negara. Kuasa mutlak juga harus diberikan kepada jawatan kuasa memanggil pihak-pihak yang terlibat bagi mendapatkan pencerahan lanjut. Mengapa negara lain begitu profesional jawatan kuasa parlimen dan mempunyai kredibiliti yang tidak diragui oleh mana-mana pihak. Hulu Selangor mohon di Dewan Yang Mulia ini agar kerajaan juga jangan seolah membaling batu sembunyi tangan. Betapa malunya kita sebagai pimpinan negara di Dewan Yang Mulia ini sendiri menjadi bedan kenyataan yang menggirirkan rakyat kita. Datuk Yang di-Pertua, sebagai penutup, atas dasar semangat memorandum persefahaman yang telah ditandatangani tahun lepas, Hulu Selangor berharap agar kerajaan dapat mempertimbangkan segala permasalahan yang telah dibangkitkan dan usul yang dicadangkan dalam pembahasan, menjunjung kasih ke atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perjalanan ini kian tiba di penghujungannya. Namun api perjuangan ini masih menyala dan kekal utuh dengan semangat untuk meneruskan agenda reformasi di negara kita. Mungkin langkah kita berhenti di sini, tetapi ingatlah, yang patah akan tubuh, yang hilang akan berganti. Obor perubahan ini akan terus diangkat oleh barisan pimpinan baru yang dipilih oleh rakyat nanti. Episod duka pengkhianatan ini juga akan dihukum rakyat. Hanya pemimpin yang terus berkhidmat ikhlas menyelami denyut nadi rakyat pasti akan kembali menggegah negara, memacu perubahan yang benar-benar diperlukan oleh rakyat. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hulu Selangor dengan ini menjunjung kasih ke atas titah diraja.